KPM. Didik TV KPM. Hai cikgu. Ya, saya. Apa benda kotak ni, ada hadiah untuk Yuyu ke? Ya, ini hadiah untuk Yuyu. Hadiah? Cubalah Yuyu buka. Hadiah apa ni cikgu? Inilah hadiah untuk Yuyu. Untuk aktiviti membersihkan tandas. Membersihkan tandas? Ya. Jadi, apakah alatan yang sesuai? Kalau lantai tandas, lazimnya licin. Jadi perlu pakai slipper. Kita nak elak kotor juga, betul cikgu? Betul Yuyu. Jadi bukan satu, ada dua slipper. Slipper yang begini boleh ke? Boleh juga Yuyu. Boleh juga ya, tak kisah mana-mana sekalipun. Okey, seterusnya. Apa Yuyu? Apa yang warna oranye ni? Yang ini alat mencuci cermin Yuyu. Jadi tak sesuai untuk mencuci tandas. Ingatkan untuk cuci lantai tadi. Cuci cermin rupanya. Ya Yuyu. Okey, jadi kalau ada cermin di tandas, bolehlah gunakan ya cikgu? Boleh. Okey, faham. Kemudian yang ini. Cantik warnanya. Ya, inilah alat paling utama untuk Yuyu. Untuk melindungi tangan kita daripada kasar dan terkena bahan kimia, betul? Betul. Betul Yuyu. Jadi cikgu, kita semua dah bersedia ke? Jom kita cuci tandas. Jom. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran pendidikan khas. Apa yang kita nak belajar? Pengurusan diri dengan subtopik bersih cermin peribadi atau bersih cermin diri. Jadi sebentar tadi saya dah pun perkenalkan Cikgu Rogayah. Apa kata Cikgu Rogayah? Lambai sikit kepada kamera. Itu dia Cikgu Rogayah Hamzah dari SK Taman Maluri Kuala Lumpur. Dan juru bahasa yang akan menemani kita pada hari ini adalah Cikgu Adli dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus Terengganu. Cikgu Adli, lambai sikit. Itu dia. Jadi kita dah pun berkenalan dengan Cikgu Rogayah dan juga Cikgu Adli yang akan menemani pembelajaran kita pada hari ini. Dan sepanjang pembelajaran, kalau Kak Yuyu jawab dengan betul dan memberi reaksi dengan tepat, Cikgu Rogayah akan bagi Kak Yuyu ganjaran. Seronok kan? Jadi Cikgu Rogayah, Yuyu nak tanya, apa agaknya kaitan gimik sebentar tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini? Gimik pembelajaran kita yang kita buat sebentar tadi adalah untuk membimbing murid-murid atau menunjukkan murid-murid tentang cara membersihkan tandas atau berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu cermin bersih peribadi. Baik. Mungkin cikgu boleh terangkan selanjutnya tentang pembelajaran pada hari ini. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini ialah iaitu bertemakan bersih cermin peribadi dan tajuk kita hari ini iaitu tajuk bersih dan selamat. Seterusnya, mari kita tengok apa dia bersih dan selamat. Kita tengok kriteria kejayaannya. Kriteria kejayaannya ialah murid mesti menggunakan alatan keselamatan diri serta dapat menggunakan bahan membersihkan tandas dan bilik mandi dengan selamat. Seterusnya, kriteria kejayaan yang kedua iaitu murid dapat menampal gambar langkah keselamatan yang perlu diamalkan dengan betul. Dan kriteria kejayaan yang ketiga,
murid dapat menyusun dan menampal tip keselamatan diri yang perlu dipatuhi dengan baik. Dan yang kriteria kejayaan yang keempat iaitu murid dapat menyediakan pewangi tandas yang selamat digunakan. Itu dia banyak pengisian yang telah disediakan oleh Cikgu Rogayah untuk murid-murid di rumah yang sedang menyaksikan topik bagi pendidikan khas tahap 2 pada hari ini. Jadi Cikgu, untuk memudahkan murid-murid mengingati apa yang dipelajari hari ini, lazimnya kalau dibuat dalam bentuk muzik dan ada lagu mesti lagi mudah nak hafalkan, Cikgu. Betul tu. Untuk seterusnya kita akan segmen hiburkan hati iaitu Rasa Sayang Hey. Jom kita nyanyi sama-sama. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Pohon berluru di tepi paya, pohon selasih di pinggir desa. Tandas perlu selalu dijaga agar bersih kita selesa. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Seri pagi si bunga desa tumbuh melata warna ceria. Bilik mandi bersih sentiasa, kita selesa hati gembira. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Rasa sayang, hey. Rasa sayang, sayang hey. Hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang hey. Cik, gitu menyanyi kita. Menyanyi kejap pun dah mengah rasa sebenarnya. Jadi cikgu, bila murid mendengar lagu dalam bentuk lirik lebih mudah nak faham. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada murid-murid di rumah, apakah nilai-nilai murni yang terkandung dalam lirik muzik sebentar tadi? Okey, nilai-nilai murni yang terkandung iaitu kita perlu bertanggungjawab. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya seni kata yang ada pohon berluru tadi, dekat situ ada menerangkan tandas perlu sentiasa dijaga agar bersih kita selesa. Perlu dijaga maksudnya bertanggungjawab. Di situ ada nilai-nilai murni bertanggungjawab. Tanggungjawab diri kita untuk persekitaran kita yang bersih, tandas bersih, bilik mandi pun bersih. Jadi kita akan selesa, keluarga juga pun rasa selesa. Betul. Jadi cikgu, begitulah. Di meja ni ada beberapa alatan. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada murid-murid di rumah apakah fungsi alatan yang disediakan ini. Okey. Alatan yang pertama yang ini itu bahan pencuci. Bahan pencuci ni digunakan perlulah diambil sedikit. Seterusnya berus tandas. Yang ini ada pemegang. Yang seterusnya adalah berus lantai. Baik. Saya ingin menegaskan kepada murid-murid sekalian, pengambilan bahan pencuci ini perlu menggunakan sarung tangan. Bila kita dah ambil sarung tangan, bila gatal dekat mata,
bila gatal dekat mulut, tidak boleh sentuh mata. Kerana bahan pencuci dalam ni ada bahan yang boleh merosakkan mata. Jadi murid-murid tidak boleh sentuh mata, tidak boleh sentuh mulut. Bila kita lilat bibir kita, dah tentu kita termakan ya, tertelan bahan ni. Yang ini saya amat tegaskan kerana murid-murid istimewa perlu dikawal ya untuk bahan pencuci ni. Baik, seterusnya bahan-bahan lain yang untuk membersihkan tandas iaitu kita ada mop, kita ada penolak air, kita ada baldi dan gayung untuk melakukan aktiviti membersihkan tandas tadi supaya lebih ni. Untuk kegunaan mop ni pula, ini last sekali ni. Bila kita dah mop ni nak bagi kering lantai. Banyak peralatan kita gunakan. Tapi ingat, cikgu menekankan sebentar tadi untuk mementingkan keselamatan. Kalau boleh pada permulaannya, ibu bapa perlulah bersama-sama dengan murid-murid terlebih dahulu untuk memastikan agar mereka tahu baik dan buruk sesuatu bahan yang digunakan. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM, mata pelajaran pendidikan khas pengurusan diri. Jadi sebentar tadi kita dah pun belajar apakah alatan-alatan yang digunakan bagi membersihkan tandas. Kak Yuyu percaya murid-murid dapat tangkap apa yang dipelajari sebentar tadi, yang mana Cikgu Rugayah telah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada murid-murid. Jadi kita nak teruskan aktiviti pembelajaran pada hari ini bagi subtopik bersih cermin peribadi. Cikgu Rugayah, apa lagi yang kita nak buat hari ini? Hari ini kita ada aktiviti jom lekat. Jom lekat. Apa itu aktiviti jom lekat? Mari kita saksikan. Iaitu kita perlu melekatkan gambar berdasarkan perkataan yang disebut. Sebelum kita memulakan aktiviti jom lekat ini, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang apa yang kita perlu pelajari pada hari ini. Iaitu langkah-langkahnya iaitu tuangkan sedikit bahan pencuci. Banyak jadi kita lihatkan gambar itu, letakkan sedikit bahan pencuci. Seterusnya kita akan berus sehingga bersih. Kita berus sehingga bersih tandas tadi. Kemudian kita akan bersihkan sabun dengan air. Okey. Dah bersih sabun tadi, kemudian kita tolak air yang bertakung. Bila kita tolak air yang bertakung apa semua, dah bersih, masih lagi ada sisa-sisa basah yang ada. Kemudian kita mop di sekeliling tandas tadi. Mop ni penting bagi tak licin. Ya, tidak licin. Bila kering, kita pun selesa. Betul. Okey, baik. Daripada langkah-langkah tersebut akan wujud satu tip keselamatan. Apakah tip keselamatannya? Mari kita lihat. Pertama, apa dia? Iaitu gunakan sarung tangan. Sebab kita nak tuangkan bahan pencuci tadi. Jadi kita kena guna sarung tangan. Baik, seterusnya gunakan selipar atau kasut getah. Selipar ni. Sebab apa? Bila kita berus-berus tu dekat lantai pun ada bahan pencuci tadi ya. Jadi kita akan pijak bahan pencuci tadi. Agak bahaya untuk kaki. Bagi kanak-kanak yang ada eczema, juga bahaya untuk kulit ya. Baik, seterusnya tip keselamatan yang ketiga iaitu berhati-hati semasa
mencuci lantai. Takut tergelincir kan? Ya, bila kita dah siram air tadi, si air ada di lantai kan. Biasa murid-murid akan suka main. Murid-murid ni main. Dia siram lebih-lebih, kadang dia main sabun boleh bergelongsor pula. Tidak boleh ya kita, itu tip keselamatan. Kita tidak boleh bergelongsor dekat dalam ni. Kita main lari-lari pun tak boleh. Seterusnya, bila kita dah buat, kita kena tolak air tadi. Itu tip keselamatannya, kita kena pastikan lantai kering. Lantai kering selepas dicuci, dan selepas aktiviti semua kita buat, kena kemas. Kena kemas. Bila dah kemas, barulah betul. Baik. Simpan semua alatan, letak balik di tempat asalnya, dalam almari ke, dekat rak ke. Pastikan bahan-bahan ini tidak terdedah, sebab itulah salah satu faktor untuk jaga keselamatan diri. Ya, baik. Untuk meneruskan aktiviti ni, untuk menguji kita punya minda, atau murid-murid punya minda di rumah. Baik. Untuk jom lekat ni, mari kita aktiviti jom bersihkan. Kita gunakan carta. Okey. Yang pertama, cikgu. Carta yang pertama. Apakah yang kamu ingat dengan aktiviti tadi? Pertama, mesti letak bahan pencuci dululah, cikgu. Betul. Yuyu dekatkan ya. Pandai Yuyu. Itu dia. Kemudian, apakah yang aktiviti selepas kita meletakkan sedikit bahan pencuci tadi, apa kita buat? Lepas dah letak bahan pencuci, kita kena beruskan bahan pencuci tu agar kotoran tu keluar. Ya, betul Yuyu. Kita kena berus tandas tadi sehingga bersih. Bila dah berus sehingga bersih dengan sabun tadi tu, apa lagi? Kemudian sabun tu tak boleh dibiarkan begitu saja. Kita kena bilaslah terlebih dahulu. Kena bilas dengan air. Betul. Ambil air, kemudian kita bilas bersih. Barulah kita boleh ke langkah selanjutnya. Jadi Yuyu tampal boleh, cikgu? Tampallah Yuyu. Baik. Baik, pandai Yuyu ni. Okey. Seterusnya, selepas kita dah siram air, dah bersih, dah cuci dengan air tadi, apakah aktiviti seterusnya? Kalau kita dah bilas, kan air kan macam tu dia. Air dah bertakung tadi, apa kita nak buat? Kena guna penolak air untuk memastikan tandas itu kering lantainya. Jadi kita tolak air tu. Nampak tak di sini? Betul, kita tolak air. Betul? Betul Yuyu, kita boleh tampal, cikgu. Betul Yuyu. Tada! Seterusnya, cikgu. Seterusnya, apakah aktiviti terakhir? Okey, tolak air tak semestinya tandas kering sepenuhnya. Betul. Jadi, kita perlu menggunakan mop bagi memastikan tandas kita benar-benar kering dan selamat agar murid-murid lepas bersihkan tandas tidaklah tergelincir. Betul, cikgu? Betul. Jadi, Yuyu tampal ya? Ya, betul. Yuyu tampal. Okey. Cukup ke 5 ni? Cukup je 5. Yuyu yang penting tidak boleh banyak-banyak. Nanti murid-murid takut terlupa. Jadi untuk memperingati semua ini, langkah-langkah ini, ada terbentuk pula tip keselamatan Yuyu. Tapi Yuyu tak dapat pun ganjaran. Alah, Yuyu nak ganjaran ke? Yuyu nak ganjaran apa? Mestilah dah betul semua, takkan tak bagi stiker dekat Yuyu. Yuyu ada stiker. Yuyu nak stiker apa? Yuyu nak pilih kuda laut. Ya, bagus. Terima kasih, cikgu. Ambillah Yuyu kuda laut. Satu mata ganjaran untuk Kak Yuyu. Baik. Seterusnya, daripada langkah-langkah ini terbentuknya tip keselamatan yang perlu kita amalkan. Apakah tip keselamatan yang pertama? Iaitu gunakan sarung tangan. Ya, tip keselamatan yang pertama iaitu gunakan sarung tangan. Dan ingat murid-murid jangan sentuh bahagian mata, bahagian muka, bahagian mulut. Ya. Saya tampal ya. Ya. Itulah yang pertama. Keselamatan pertama. Okey, seterusnya. Tip keselamatan yang kedua. Yuyu, apa dia? Gunakan selipar atau kasut getah.
Ya, gunakan selipar atau kasut getah. Kenapa kena gunakan selipar dan kasut getah tu? Kalau ingat, Yuyu? Tandas kan kotor. Ya. Kalau kadang-kadang kulit tu sensitif, ada eczema ke, psoriasis ke, dengan adanya bahan pencuci boleh menyebabkan kulit itu lebih sensitif, cikgu. You pandai, Yuyu. Wah, lepas ni boleh dapat stiker cikgu bagi 2. Yahoo! Okey. Seterusnya, berhati-hati semasa mencuci lantai. Ya, itu tip keselamatan yang ketiga. Ingat cakap cikgu, jangan pergi bergelongsor pula dengan sabun tu. Jangan bergelongsor dengan sabun. Jangan berlari-lari dalam tandas. Betul. Penting jaga keselamatan. Seterusnya, okey, pastikan lantai sentiasa kering apabila dicuci. selepas dicuci mesti kering. Betul. You tampal ya. Bila kita guna semula, kita akan rasa selesa. Dan bukan untuk kita saja, untuk keluarga juga. betul. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, tip yang terakhir apa dia? dah mencuci mesti kemas. Simpan semula alatan dan bahan di tempatnya yang asal dan pastikan tempat yang diletakkan bahan-bahan ini adalah selamat. Contohnya stok, rak dan sebagainya. Okey. Yuyu tampal. Tampal Yuyu. Okey, maka terbentuklah 5 tip keselamatan yang perlu murid-murid patuhi. Jadi 5 tip keselamatan, 5 markah ke cikgu? Ya, tapi saya nak bagi Yuyu, cikgu bagi 2 juga. 2 stiker. Jadi cikgu, kita akan belajar lepas ni kalau dah cuci mestilah kita kena wangikan tandas kita kan. Lepas ni cikgu nak ajar Yuyu kan cara wangikan tandas. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello. Jadi tandas yang bersih perlulah wangi. Jadi macam mana kita nak wangikan tandas? Selain menggunakan bahan pencuci untuk membersihkan tandas, kita juga boleh menggunakan pewangi-pewangi yang dibuat sendiri. Cikgu Rogayah dah janji dengan Kak Yuyu untuk mengajar bagaimana agaknya cara membuat pewangi bagi tandas. Jadi murid-murid pun perlu perhatian, berikan perhatian sepenuhnya untuk belajar macam mana agaknya nak buat pewangi bagi tandas. Jom Cikgu Rogayah terangkan alat-alatannya kepada murid-murid di rumah. Baik murid-murid, alatan bagi pewangi tandas ialah bijak kreatif. Nama tajuk hari ini ialah pewangi tandas. Alatan ialah yang pertama ialah sabun. Sabun perlulah disagat ya. Sabun perlu disagat. Seterusnya ubat gegat. Ubat gegat ni agak kita kena simpan dekat dalam cawan tu supaya lebih selamat. Seterusnya kain net, alatan seterusnya alatan lagi satu, seterusnya ribbon dan tali. Bahan seterusnya ialah gelas kecil. Seterusnya kita letakkan sabun tadi, bunga hiasan. Bunga hiasan. Ini dia bunga hiasan. Baik, kita teruskan aktiviti membuat pewangi tandas. Baik. Cikgu sinilah ajar Yuyu. Boleh Yuyu, cikgu ajar ni. Okey. Apakah langkah pertama? Langkah pertama, kita sediakan kain net yang telah dipotong. Yuyu pun ada. Seterusnya, letakkan sabun ataupun ubat gigi dalam bekas yang disediakan. Okey. Mana Yuyu nak pilih apa? Yuyu nak letak sabun lah, barulah wangi. Okey, sekarang ni cikgu gunakan ubat gegat. Okey. Kenapa ubat gegat letak dalam cawan? Kerana bahaya ya untuk kanak-kanak. Baik, seterusnya kita akan ikat. Baik, kita akan ikat. Okey.
Wah. Ikat macam ni Yuyu. Jadi ini yang kita nak hasilkan ya sebenarnya. Ini yang Cikgu Rogayah dah sediakan awal untuk sampel untuk ajar Yuyu pada hari ini. Ya Yuyu. Okey. Di Seterusnya, akhir siaran kita akan nampaklah hasilnya ya. Okey Yuyu. Dah simpel macam ni Dah? Dah. Oh Yuyu siap lilit lagi Okey. Okey, putar Yuyu. Putar. Yelah, bahaya Okey. kalau murid-murid makan nanti. Baik. Kemudian letak benda ni Yuyu. Okey, baik. Kenapa ada simpul dan ikat ni? Untuk kita Supaya gantung ke? bila kita tarik, Okey. kita table tight tu dia tak jatuh. Okey. Sekarang ni kita letak tali Okey. and then kita table tight kan. Guna kabel tight. Cable tight. Dulu kalau kita tak ada table tight, kita pakai ikat dengan ribbon saja. Oh, dengan ribbon pun boleh. Boleh. Sekarang kita ada table tight, kita terus table tight. Cable tight. Kan salah sebut kan? Yuyu tengah mencuba macam mana cara Boleh, menggunakan Yuyu. kabel tight ini. Okey. Boleh cikgu? Kejap ya. Okey, okey. kita masukkan Lepas tu? dan tarik. Tarik. Mak. Boleh? Berjaya. Jadi kita dah terhasil dengan ni. Kemudian kita akan buat apa? Kalau kita nak hias, kita hiaslah. Letak dengan bunga, ikat dengan ribbon. Kita hiaslah. Yuyu nak hias ke? Okey, jom. Inilah hasilnya pewangi tandas yang telah dihasilkan oleh Kak Yuyu dan juga Cikgu Rogayah sebentar tadi. Cantik tak? Cantik tak? Jadi Cikgu, pewangi dah pun siap. Terima kasih sebab ajar Yuyu cara membuat pewangi ni. Mudah je sebenarnya. Tapi pewangi ni pun tak boleh letak sebarangan kan? Ya, pewangi tidak boleh letak sebarangan. Pewangi perlu letakkan di atas rak. Kalau ada di dalam tandas, letak atas rak ataupun atas tandas punya tempat para tandas tu boleh letak. Cikgu. Itu lebih selamat. Jadi Yuyu dah buat ni tak ada markah ke? Ada Yuyu. Yuyu cikgu bagi 3. 3 mata ganjaran? 3 mata ganjaran. Terima Sebab kasih. Yuyu kreatif hari ini. Terima kasih Cikgu kerana telah mengajar Yuyu cara membuat pewangi tandas. 3 mata ganjaran. Nasib tak jatuh. Ya. Kesian ikan ni terbalik Cikgu. Jadi Cikgu, apa agaknya senarai semak kejayaan kita bagi mata pelajaran pada hari ini? Okey, senarai semak kejayaan. Baik, apa yang kita senarai kejayaan pada hari ini iaitu murid dapat saya tak berapa dapat di sana lah. Senarainya ada di sana. Sekarangnya semua senarai yang tersenarai, ada 5 senarai itu yang Yuyu cikgu bagi pada Yuyu. Yang pertama Yuyu boleh bacakan? Okey, yang pertama, murid mengenal dan menggunakan alat keselamatan sebelum membersihkan tandas dan bilik mandi. Betul kan? Yang kedua, murid mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Yang ketiga, murid menyimpan semula alatan dan bahan yang telah digunakan selepas aktiviti membersihkan tandas dan bilik mandi. Yang keempat, murid mengingati tip keselamatan yang perlu diamalkan membersihkan tandas dan bilik mandi. Dan yang terakhir, murid bijak dan kreatif mencipta pewangi tandas yang selamat digunakan. Jadinya Yuyu berjaya kan dengan kelima-lima tadi? Alhamdulillah, terima kasih di atas Jadinya pengajaran cikgu benarkah Yuyu menampal apa-apa stiker dekat ada lagi stiker. Ya, bila kita berjaya perlu ada stiker. Hihihi, Allah, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Baik. Jadi cikgu, di mana agaknya murid-murid dapat mencari bahan rujukan bagi pembelajaran pada hari ini? Untuk merujuk mata bahan pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh layari portal Delima. Ingat boleh itu, dapat di sana. portal Delima. Delima. Jadi Yuyu nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Rogayah kerana banyak sangat Yuyu dan murid-murid belajar pada hari ini. Yuyu nak ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Adli, jurubahasa kita pada hari ini yang menemani pembelajaran bagi pendidikan khas kita pada hari ini. Sedikit kata akhir rumusan daripada Cikgu tentang pembelajaran pada hari ini. Okey, pembelajaran pada hari ini mengajar kamu tip keselamatan, iaitu selamat menggunakan tandas, selamat menggunakan bahan-bahan
untuk proses membersihkan tandas. Selamat mencuba di sekolah ataupun selamat mencuba di rumah. Itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Rogayah kerana bersama dengan Didik TV KPM. Murid-murid ingat jaga keselamatan ketika anda membersihkan tandas dan ibu bapa berikan panduan sewajarnya untuk murid-murid agar mereka dapat mempelajari dan membersihkan tandas dengan baik dan selamat. Sekian sahaja Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom kita nyanyi. Terus ni kita nyanyi. Nyanyi lagi. Ya, jom kita nyanyi sekali lagi. Last dan terakhir. Tapi saya nak bagi you dulu. Ini you buat kan? Ambil je. Jom kita nyanyi sebelum kita berakhirnya ya. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey. Pohon meluru di tepi bayam, pohon selasih di pinggir desa. Tandas perlu sentiasa dijaga agar bersih kita selesa.